sesuatu yang sangat tidak wajar dan sesuatu yang amat pelik kerana tak pernah berlaku rang undang-undang persendirian daripada seorang ahli yang bukan kerajaan dibenarkan pada hari ini juga, pada ketika pagi ini sahaja dibentangkan di dalam Dewan Yang Mulia dalam order paper, petang yang sama dibenarkan untuk dibahaskan. Apakah ini ada agenda politik daripada pihak kerajaan? Dan saya merasakan bahawa ini amat pelik. Dan saya nak meminta Yang Berhormat Datuk Tan Sri Yang Ketua untuk menimbang semula keputusan yang membenarkan untuk ini dibahaskan pada ketika ini juga. Masih kepada Yang Berhormat, sila rujuk kepada Peraturan Mesyuarat 14.2. Saya baca Ahli Yang Berhormat. Apabila saya buat ruling, saya harap Ahli Yang Berhormat pahami kedudukan saya sebagai speaker. Apabila saya duduk di sini, kerja saya bukan memikirkan agenda politik daripada kerajaan ataupun pembangkang. Tugas saya adalah speaker. Peraturan Mesyuarat 14.2. Majlis Mesyuarat dengan dikeluarkan usul oleh seorang menteri yang akan diputuskan dengan tidak boleh dipindah atau dibahas dan yang tidak berkendakan dikeluarkan pemberitahu terlebih dahulu, boleh pada bila-bila masa, at any time, memutuskan hendak menjalankan mana-mana urusan dengan tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Usul ini hendaklah didahulukan daripada urusan-urusan lain. Jelas. Peraturan 14.2 adalah merujuk kepada keadaan Peraturan Mesyuarat 15. Peraturan Mesyuarat 15 yang seringkali saya gunakan ialah urusan kerajaan didahulukan, kecuali kerajaan sendiri yang mengatakan bahawa tak apa, urusan Ahli Yang Berhormat persendirian boleh, siapapun boleh, tapi kerajaan masih persetujui. Itu sebab ada Peraturan Mesyuarat 14.2. Jadi apabila saya menimbang ini semua, saya rasa saya tidak melanggar Peraturan Mesyuarat, kerana itu adalah kehendak kerajaan. Jelas? Tuan Sri Ketua, tapi ini merupakan satu pindaan rang undang-undang, bukan satu usul sahaja. Ini merupakan satu pindaan rang undang-undang yang mungkin memberikan implikasi yang besar kepada undang-undang negara. Yang Berhormat. Jadi saya tak faham mengapa dibenarkan begitu Yang Berhormat, sahaja. Yang Berhormat, duduk Yang Berhormat. Usul ini Yang Berhormat adalah cuma procedural, seperti Peraturan Mesyuarat 12.1. Menteri boleh berdiri buat usul di bawah Peraturan 12.1. Lepas itu saya kemukakan masalahnya ialah bahawa kita bersidang sehingga selesai satu hal, lepas itu kita berhenti. This is a procedural matter. Jadi apabila diangkat mana yang perlu diangkat di atas menurut Peraturan Mesyuarat, ada lagi langkah-langkah seterusnya Yang Berhormat. Tugas saya untuk memastikan bahawa Peraturan Mesyuarat diikuti, tidak lebih dan tidak kurang daripada itu. Saya pertahankan Peraturan Mesyuarat. Dalam hal ini seringkali juga dibangkitkan dalam Dewan ini bahawa apabila sesuatu usul itu dimasukkan dalam order paper, umpamanya apabila kuasa speaker untuk direview, saya kata okey, gunakan Peraturan Mesyuarat 43, masukkan dalam order paper. Tetapi yang jawapan saya dapat sama ada dalam sini ataupun di luar sana, the moment it is put in the order paper, it will never see the light of day. So now, I'm using my kebijaksanaan sebagai speaker untuk membenarkan satu rang undang-undang that will never see the light of day. Itu pun hal yang Berhormat bantah. Where are you putting me? You see, when I create a president like this, it will not only be this akta yang dibentangkan nanti. Lain akta pun boleh. It's a president that I'm creating so that I can overcome the Peraturan Mesyuarat 15. So why am I being questioned about this? Menteri Yang Di-Pertua, kita tahu yang rang undang-undang ni dalam yang tertera dalam perkara 15 oleh Marang ini ada satu implikasi yang sangat besar terhadap undang-undang di negara kita ni, yang sepatutnya kita harus lebih consultation dengan pihak pelbagai masyarakat. Dan kenapakah yang ini the last one you bring it up, yang Tuan Speaker yang membenarkan yang terakhir sekali ini,
dibentangkan, dinaikkan tanpa mengira yang sebelum ni ada lagi banyak yang usul yang dibentangkan oleh Menteri Kewangan, seperti Ipoh yang Barat berhormat, dan lain. seperti yang berhormat, duduk yang berhormat. Saya paham itu yang berhormat. Order paper setiap hari depan saya. Saya paham. Tetapi apabila peraturan mesyuarat dibangkitkan seperti begitu, seperti peraturan mesyuarat 12, saya tidak boleh stop. Tugas saya cuma memastikan tafsiran peraturan mesyuarat saya buat dengan sebaik mungkin, tanpa mengambil kira agenda politik siapa-siapa. Itu daripada dulu pendirian saya. Sepatutnya dalam soal begini, ahli-ahli yang berhormat jangan ambil kira pendirian politik. Bantu saya oleh kerana cuma dengan cara ini saya boleh mengatasi hadangan peraturan mesyuarat 15. Kerana kalau tidak ada usul dari ahli yang berhormat ataupun baik jejak lain akan boleh bawa setiap apapun yang perlu untuk masyarakat. Kalaupun ini saya benarkan sudah termasuk di atas, tidak semestinya perkara itu sudah dibincang. It's only priority up. You see, daripada 15 dinaikkan. Karena itu apa kehendak kerjaan di bawah peraturan mesyuarat 14.2, dan saya tidak mau panjangkan lagi cerita ini kerana itu keputusan saya yang berhormat. Siapa tidak setuju, sapote. Saya sedang berhujah. Apabila ada yang berhormat yang tidak bersetuju dengan keputusan saya ini, jelas peraturan mesyuarat 43, yaitu bawa usul yang tidak lebih daripada 2 hari notis. Kalau begitu, kalau kerajaan mau bawa 14.2, can. Why not? If I can create a position like this, why not? You see? Jadi kalau ada lagi dibantai ini, berdiri lagi yang berhormat, huah-huah lagi, saya terpaksa gunakan kuasa saya di bawah peraturan mesyuarat 44. Simple is that. Jangan lagi kita buat isu yang tidak kompleks jadi kompleks. Jadi sekarang ini saya tidak mau dengar lagi apa-apa hujah dari yang berhormat berkenaan, maka saya kemukakan masalah ini kepada yang berhormat. Is it the same issue? It is the same issue, but if it is the same issue, already been the gist of that issue is already been uttered by yang berhormat yang lain. I don't need your opinion. Ini bukan ini, ya, saya memang tahu. Okay, last one, because you represent from the east, Sarawak in Sabah. You represent Sabah in Sarawak, boys. I represent all Malaysian. Saya kasih yang berhormat atas sebab itu. Terima kasih. Saya rasa memang yang Tan Sri nak exercise your discretion. Di mana private members bill akan dibincangkan, boleh dibincangkan. Tapi saya rasa perkara ini merupakan satu perkara yang begitu sensitif, dan ini perkara ini haruslah ada lebih konsultatif dan bukan satu perkara yang boleh dibincangkan sebegitu in a rush manner, in such a rush manner. Your argument nothing to do with peraturan mesyuarat. Your argument is political. Yang berhormat, I am exercising my discretion, my power within the peraturan mesyuarat. Yang berhormat, yang berhormat yang lain jangan campur. Yang berhormat yang lain, please. It's illogical. If you say illogical, in other words, what you are saying that you are belittling me. Yang berhormat, Bandar Kuching. Kalau yang berhormat tidak mau saya gunakan peraturan mesyuarat 44, jangan lagi panjang dibarkan. Kerana ini adalah kehendak kerajaan di bawah peraturan mesyuarat 14.2. Nothing, not beyond that. Don't explain to me, bekas itu adalah apa alasan yang berhormat adalah alasan politik. I don't want to know that. See, kalau nanti ini dibahas yang berhormat bahwa ini kepentingan negara, adakah kerajaan negeri Sarawak dikonsultasikan? Adakah kerajaan negeri Sarawak dikonsultasikan? Duduk yang berhormat. Dengar saya. Lepas itu saya tidak mau lagi dengar siapa-siapa, kerana saya akan gunakan peraturan 44. Yang berhormat, kalau sekiranya usul daripada Marang dinaikkan di atas, kalaupun pada ketika itu dibahas, alangkah eloknya semua orang tahu, sensitivity tidak sensitif pun orang tahu. Selepas itu kan juga ada belah bahagian